komen daripada seorang pemimpin UMNO lama yang bernama Tan Sri Syahidan Kasim. Dia boleh cakap siapa tolak belanjawan ni termasuklah kawan saya, dia adalah pengkhianat. Confuse saya tu. Boleh terangkan sikit apa maksud dia? Okey. Pertama sekali kita kena fahamlah kedudukan Syahidan. Pertama, otak dah tumpul. Kadang-kadang dia cakap pun main lepas cakap. Jadi kita pun fahamlah. Bila dia cakap tu, dia tak berfikir dulu. Bila time dia dah sedar bahawa dia telah menyebut perkataan pekan, menyebut nama Datuk Seri Najib. Lepas tu dia cuba buat U-turn dengan mengatakan sebenarnya dia tidak mengatakan siapa yang tolak bajet tu termasuklah sahabat saya pekan. Sebenarnya dia menunjukkan kepada bekas Menteri Kesihatan. Saya rasa dia ni memang agak perap sikit lah. Saya pun heran macam mana boleh simpan dinosaur macam ni dalam MP UMNO. So bagi saya simple lah orang macam Syahidan, orang macam Tan Sri Anwar Musa kan. Mereka yang dah jadi liability ni kan. Dengan kes cabul dia apa semua kan. So dia terlalu nak please dulu dia nak please Mahathir. Dia daripada dalam UMNO dulu, daripada sekarang pun dia dalam UMNO kan. Daripada zaman BN memerintah lagi, dia kecenderungan dia kepada Mahathir. Kan? Jadi kita pun tahu bahawa Muhyiddin ni hanya boneka kepada Mahathir. Jadi tak ada apa yang kita boleh harapkan daripada orang-orang yang ada masalah ni. Sudah pastilah untuk melepaskan diri dia daripada kes cabul ni, dia mesti nak align dirinya dengan Muhyiddin dan dilihat memperjuangkan supaya belanjawan ni dilepaskan. Tapi besok lusa kalau katalah Tengku Razali ke menjadi interim prime minister kan, dia cium tangan Tengku Razali tu kan. Itulah dia keadaan dia. Jadi kita tak payah hirau sangatlah. Bagi saya dia ni ada, tak menambah, tak ada pun, kita tak terasa kehilangan dia kan. Okey, sebab yalah. Okey, soalan saya seterusnya Tok Loman. Sebab Tok Loman sebut Tan Sri Anwar Musa ni. Pelik. Dia kejap okey, tapi banyak statement dia mengguris ramai jutaan akal ubi UMNO. Hari ni dia boleh komen, lepas dia buat benda elok, apa yang dia buat benda elok semalam? Pasal arak tu kan. Dia haramkan. Itu hari dia buat benda elok pasal bagi orang berniaga. Dia boleh keluar statement Anwar Musa, dia kata siapa yang tak support bajet Muhyiddin Yassin ni, dia akan digugurkan dan dicalonkan untuk GE15. Tu apa maksud dia? Anwar Musa ni sama juga dengan Syahidan Kasim. Kalau Syahidan Kasim ni ada kes cabul, Anwar Musa ada kes dia dimarah. Sebelum berlakunya perebutan di antara Tun Dr. Mahathir dengan Anwar ketika tu, Anwar Musa adalah antara tokoh di dalam UMNO yang begitu cenderung untuk memastikan bahawa kerjasama antara UMNO dengan Tun Dr. Mahathir ini dapat direalisasikan. Kerana pada ketika itu beliau sudah pun mendapat ugutan untuk kesnya dibuka semula. Malah beliau mahu merasmikan masjid yang dia buat di selatan Thailand. Tak dapat pergi. Kerana ketika itu beliau sudah disekat daripada keluar negara. Ini sebelum berlakunya langkah Sheraton. Masih lagi dengan Mahathir. Di peringkat awal tu. Kerjasama antara UMNO dengan Mahathir. Jadi beliau dah tak boleh nak pergi keluar negara. Azam, pegawai khas dia pun ada cuba untuk tolong lepaskan dia dengan minta bantuan daripada immigration, tapi immigration pun kata bab ni tak boleh nak buat apa. Ini di bawah arahan daripada Latifah Koya sendiri kepada ketika tu. Jadi itu sebabnya beliau antara orang yang cukup nak memastikan bahawa kerjasama antara UMNO dengan Mahathir itu berjaya, supaya beliau boleh lepas daripada kes dia.
Kan? Dia ada kes lah. Kes dia tu. So, dan alhamdulillah bagus untuk dia. Selepas saja beliau menunjukkan sebab beliau juga antara yang buat paper untuk kerjasama UMNO dengan Tun Dr. Mahathir. Akhirnya beliau dah boleh pergi makan angin dengan isterinya di luar negara. Tak kepelik tu. Daripada tak boleh keluar negara, dia boleh pergi keluar negara. Kau tak percaya, tanya dengan diri dia sendiri. Sebelum ke selepas langkah syarikat tu? Sebelum langkah syarikat. Masa kerjasama tu dia dah jadi tunjang utama, masa tu lagi dia dah dilepaskan kan. Jadi pada hari ini Anwar Musa ni, macam saya sebut sebelum ni, sifat dia setia kepada ketua pada ketika itu. Cuma masalah dia, mungkin dia tidak pernah berada dalam keadaan situasi macam hari ni. Kalau sebelum ni kita tengok zaman Tun Dr. Mahathir, dia setia dia kepada Tun Dr. Mahathir. Kan? Istana pun dibalutnya. Tengku Razali pun dikhianatnya pada ketika tu. Bila zaman pemerintahan selepas tu, Pak Lah baik, dia setia kat Pak Lah. Bila zaman Najib pun, kita tengoklah lagu yang dia buat untuk Datuk Najib masa dia jadi Menteri Penerangan, memang dia memainkan peranan dia setia kepada ketua. Cuma ini kali pertama dia setia kepada ketua dia, walaupun dia kalah pemilihan UMNO, sudah ditolak oleh akar umbi UMNO dengan jumlah majoriti yang cukup besar. Tok Mat Hassan menang timbalan Presiden UMNO dengan jumlah majoriti yang cukup besar. Tapi Datuk Zahid angkat dia menjadi Setiausaha Agung. Peringkat awal tu alhamdulillah memang kesetiaan dia kepada Datuk Zahid. Tapi buat pertama kalinya Presiden UMNO tu tidak menjadi Perdana Menteri. Yang ini dia dah hilang arah. Dan dia mula berubah, kesetiaan dia sudah menjadi kesetiaan kepada Perdana Menteri. Itu sebab saya kata dia hari ini, walaupun hakikat dia pengurusi dan Setiausaha Agung Barisan Nasional, tapi dia adalah lidah Muhyiddin Yassin. Kerana benda-benda yang nak disampaikan oleh Muhyiddin Yassin, Muhyiddin tidak menggunakan Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin buat kerja senyap-senyap. Tetapi dialah yang menjadi juru cakap. Cuma masalah dia hari ini, dia kena sedar, Tan Sri Anwar Musa ni kena sedar bahawa dia ahli UMNO. Kesetiaan dia sepatutnya kepada Presiden UMNO. Jadi bagaimana mungkin Anwar Musa boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan siapa yang menolak belanjawan ini akan digugurkan sebagai calon pilihan raya. Atas kapasiti apa? Dia atas kapasiti apa? Dia Setiausaha Agung tu pun dia dilantik. Dia dilantik oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional sebagai Setiausaha Agung. Setiausaha Agung tidak ada kuasa untuk menandatangani watika. Yang ada kuasa menandatangani watika ialah Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia ialah pengurusi Barisan Nasional. Dan sebagai Presiden UMNO, dia yang akan menamakan siapa yang akan menjadi calon mewakili UMNO untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional. Persoalan dia hari ini, kalau dah meeting itu hari Teruskan. Meeting Datuk Zahid dengan pimpinan UMNO dengan ketua-ketua perhubungan negeri untuk membincangkan apa garis panduan untuk memilih calon dalam pilihan raya akan datang. Dia pun tak dibenarkan masuk. Dah lah dia tak dibenarkan masuk, dia pula nak diktat siapa yang tak menyokong bos baru dia Muhyiddin Yassin, tak menyokong belanjawan Muhyiddin Yassin, tidak akan dibenarkan, akan digugurkan sebagai calon pilihan raya. Aduh, saya rasa orang tua ni saya simpati. Sebenarnya saya simpati sebab saya faham keadaan dia. Pertama sekali dia dah kehilangan keyakinan daripada pimpinan-pimpinan UMNO. Dah tak yakin dengan dia. Kedua, dia duduk di situ sebagai Setiausaha Barisan Nasional ni dalam keadaan Datuk Zahid ni nak jaga hati dia je. Yalah, dah buang dia daripada jawatan Setiausaha Agung, kenalah bagi sesuatu supaya nampak dia masih lagi ada sense of belonging pada UMNO. Tapi bila dia duduk Setiausaha Agung BN pun, dia punya sense of belonging bukan pada UMNO, pada PPBM. Jelas. Kan? Sangat jelas. Kalau saya tak terkejut kalau tiba-tiba pilihan raya akan datang dia tidak dicalonkan mewakili Barisan Nasional. Sila-sila Anwar Musa ni dikutip oleh Muhyiddin untuk menjadi calon dia. Maklumlah,
PPBM bukan ada ramai tokoh pun kan. Dia dah jadi macam ni tu. Cuma persoalan dia kena sedar. Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional hari ini baru saja mengeluarkan kenyataan di dalam parlimen. Beliau menggariskan UMNO tidak akan menyokong belanjawan ini sekiranya belanjawan ini tidak membawa hasrat rakyat. Hari ini ada dua perkara utama yang rakyat mahu. Pertama, rakyat mahukan moratorium diberikan secara automatik kepada semua. Tak kira kumpulan sasar mana. B40 ke, M40 ke, Top 20 ke. Semua orang terkesan hari ini. Kalau ada orang yang dapat moratorium, tapi dia tetap nak bayar juga bulan-bulan supaya tempoh pinjaman dia itu kekal. Maknanya dia pay on time. Tak perlu nak lanjutkan lagi 6 bulan. So terpulanglah pada individu tersebut. Okey, kedua, kita minta supaya KWSP membenarkan kepada semua pencarum dia, tak kira daripada latar belakang mana, ada kena buang kerja ke, tak kena buang kerja ke, kena cuti ke, tak kena cuti ke, semua mesti dibenarkan untuk keluarkan minimum RM10,000. Untuk yang yang 90,000 ke bawah lah. Tapi kalau dah dia punya simpanan ada 1 juta, minimum kita minta supaya dibenarkan keluar 10%. Bukan banyak pun kos dia kan. Boleh saya tanya sikit tu? Siap. Jadi kalau dah ini apa yang digariskan oleh Datuk Zahid, supaya kerajaan Muhyiddin ini membuat pindaan. Memang tidak pernah berlaku, tetapi tak salah. Itu tujuan dibahaskan. Apa guna 9, 10, 11, 12, cambung lagi 16, 17, 18, 19. Kita berbahas kalau ianya tidak boleh dipinda. Tak payahlah bahas. Betul tak? Jadi ini that's always the first time for everything. Kan? Jadi ini kali pertama. Apa salahnya demi untuk rakyat? Rakyat dah retaliate dah. Bila mana dia umumkan nak bagi secara runcit-runcit RM500 sebulan kali 12 bulan, rakyat tolak. Bila dia nak bagi 90,000 ke bawah, dia nak bagi 4,000 dulu, lepas tu 1,000 sebulan bagi mereka yang mempunyai minimum RM10,000 kan. Lepas tu yang lebih daripada 90 dia nak bagi 60. Rakyat dah tolak dah. Rakyat dah berkata, dulu senang, dulu susah. Kita tak boleh nak sukat kecuali ada pilihan raya. Betul. Tapi hari ini kita boleh sukat apa yang rakyat mahukan, tak payah buat poll pun. Kalau buat poll dengan menggunakan khidmat Rais Husin email itu poll untuk jack diri sendiri kan, maka sudah pastilah ianya tidak akan memberikan gambaran yang betul kan. Tapi hari ini kalau buat poll di Facebook ataupun tak payah cerita banyak lah, tengok kat ruang komen Muhyiddin Yassin tu sendiri, kita boleh tengok bagaimana rakyat bertubi-tubi membelasah diri dia. Jadi benda ni perlu dibetulkan. Kenapa UMNO, kenapa Datuk Zahid menyokong Datuk Seri Najib? Kerana Datuk Zahid juga tahu bahawa ini adalah kehendak rakyat di bawah. Kalau misalnya UMNO berdegil, UMNO sokong juga belanjawan ni untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nak menyokong Muhyiddin ni dengan mengharapkan itu ini, katakanlah apa akan berlaku? UMNO hari ini sudah pun menyatakan bahawa UMNO mahu mandat dipulangkan semula kepada rakyat melalui pilihan raya. Ya, betul. Kalau boleh sekitar bulan Mac. Ya. Maknanya kita kena mempersiapkan diri kita untuk pilihan raya umum. Setuju. Adakah kita nak berhadapan dengan pilihan raya umum dalam keadaan kita meluluskan satu belanjawan yang akhirnya akan menyebabkan UMNO dikuburkan bersama dengan PPBM dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi benda ni Anwar Musa patutlah. Anwar Musa ni saya nak beritahu, antara tokoh yang boleh membuat penguraian dengan baik antara tokoh yang terputus lah. Antara tokoh yang diyakini boleh berhujah dengan baik. Sewajarnya hari ini beliau menjadi tulang belakang UMNO, bukan tulang belakang barisan ini Perikatan Nasional.
ataupun tulang belakang PPBM. Sepatutnya hari ini dia jadi juru cakap kepada UMNO. Dia jadi juru cakap kepada rakyat. Kan? Kerana hari ini UMNO sudah mau membawa kembali apa yang rakyat perlukan, dia nak perjuangkan. Sepatutnya support lah. Bukan memberi ugutan, kata siapa yang tak menyokong belanjawan ni, maka akan digugurkan. Saya nak beritahu, tugas ahli parlimen adalah memastikan bahawa setiap polisi, setiap dasar yang diputuskan di peringkat parlimen itu mestilah menyebelahi kepentingan rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, kita pastikan bahawa ianya akan menjaga kepentingan negara sama. Betul tak? Betul. Jadi kalau keluar KWSP ni, pertama kita boleh jaga rakyat. Yang kedua, bila rakyat dibenarkan untuk mengeluarkan duit dia sendiri menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, maka dia akan bantu negara sama. Betul, setuju. Kan? Apa masalah lagi yang anak muda tak faham? Yang ni saya rasa saya takut tu makin berat orang tua ni. KWSP ni tinggal nombor je, duit kita dah tak ada. Tak tahulah kan. Saya rasa lah, masa ada orang takut sangat nak belanja kan. Okey tu. Okey.